بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita boleh sama-sama sekali lagi menyambung pembelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis kita pada minggu lepas kita berhenti pada hadis yang bernombor, kita share dulu skrin. Hadis kita tentang solat berjemaah lagi, dalam bab solat berjemaah. Hadis minggu lepas tentang Muaz, kita tutup dengan hadis Muaz, kemudian kita masuk hadis yang berkata tentang apabila kita solat mengimamkan orang, kita kena jaga keadaan dan situasi makmum kita di belakang. Tengok keadaan mereka, tidak boleh dipanjangkan mengikut kehendak nafsu kita semata-mata. Jadi, okey. Hadis kita pada minggu lepas ialah hadis yang bernombor 400 pada versi Arabnya, dan yang bernombor 300 Abu Hurairah, 435 pada versi Englishnya. Okey, kita mulakan sekarang hadis yang bernombor 400. Wa an Abi Hurairah. Okey, sebelum kita mula, terlupa pula untuk penutup hadis minggu lepas tu, bagaimana kita nak seperti mana yang dinyatakan dalam Facebook, bagaimana kita nak mengharmonikan hadis yang lepas, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia sembahyang pada sembahyang zuhur terakhir dia secara berjemaah, dia duduk, kemudian Abu Bakar mengimamkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan berdiri, dan makmum-makmum lain juga berdiri. Bagaimana nak mengharmonikan hadis ini, yang mana Nabi menjadi imam dalam keadaan duduk dan makmum lain menjadi makmum dalam keadaan berdiri. Sedangkan hadis yang sebelum tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita supaya mengikut imam. Apabila imam bertakbir, kita bertakbir; apabila imam rukuk, kita rukuk; apabila imam sujud, kita sujud. Kemudian tiba-tiba pada hadis yang terakhir yang dinyatakan oleh Aisyah, dalam hadis pertama tadi, Nabi juga sebut apabila kalau imam itu sembahyang duduk, maka kamu hendaklah duduk kesemuanya. Nabi cakap macam tu. Tiba-tiba dalam hadis yang solat jemaah Nabi yang terakhir, yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, Nabi solat duduk, Abu Bakar menjadi makmum Nabi sebelah kanan Nabi, dan Abu Bakar tidak duduk. Begitu juga makmum-makmum lain, sahabat Nabi lain, tidak duduk. Bagaimana kita nampak hadis ini bercanggah? Bagaimana nak mengharmonikannya? Jadi, ada dua pandangan ulama dalam hal ini. Ulama ada yang daripada mereka, jumhur ulama mengatakan hadis Aisyah ini telah menasahkan hadis yang sebelumnya, kerana ia berlaku pada hujung yang berlaku terkemudian daripada hadis yang sebelumnya. Tetapi dalam bab nasakh-menasakh ni kita kena hati-hati, kerana nasakh memberi makna kita cancel, sedangkan hadis itu hadis yang sahih, kita cancel. Maknanya kita membatalkan satu hadis. Ada dua hadis, kita nampak ia bercanggah, kemudian kita membatalkan hadis yang terdahulu. Itu makna nasakh, itu makna menasakh. Jadi perlu hati-hati kerana kita membatalkan satu dalil. Itu kata kata jumhur ulama. Manakala kata Imam Ahmad dalam mazhabnya, Imam Ahmad berkata kita tidak boleh mudah-mudah untuk menasakhkan sesuatu hadis yang telah sahih, kecuali jika tidak ada jalan untuk mengharmonikannya, untuk menyatukan kedua-dua makna yang kita nampak seakan-akan bercanggah. Boleh jadi ia tidak bercanggah, tapi kita tidak nampak cara untuk mengharmonikannya. Kata Imam Ahmad, hadis ini boleh diharmonikan. Jadi, selagi mana ada cara untuk mengharmonikan dua hadis yang kelihatan sahaja bercanggah, maka kita tak boleh pergi kepada, kaedahnya tidak boleh pergi kepada nasakh.
Okey, tidak boleh mengcancelkan selagi mana ada cara untuk mengharmonikan. Jadi Imam Ahmad kata, bagaimana cara untuk mengharmonikan dua hadis ini yang kelihatannya bercanggah? Pertamanya, cara mengharmonikannya ialah kita Ikhwan dah syarah sebelum ni dalam hadis tersebut juga dia ada Nabi ada sebut iza solla ni past tense, maknanya dia bermula daripada awal solat dia sehingga akhir. Dia mulakan awal solat dia tu dalam keadaan duduk ke berdiri ke, yang tu kita kena ikut. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini solat zuhur tadi siapa yang mulakan dulu, adakah Nabi ataupun Abu Bakar, dan dalam keadaan apakah imam memulakan solat tersebut. Jadi dalam kes ini, kes hadis Aisyah ni yang mana Abu Bakar solat bersama Nabi dalam keadaan berdiri, Nabi dalam keadaan duduk, kerana solat mereka telah dimulakan oleh Abu Bakar. Nabi datang kemudian. Abu Bakar memulakan solat dalam keadaan berdiri ke duduk? Abu Bakar memulakan solat dalam keadaan berdiri. Apabila solat telah dimulakan dalam keadaan berdiri, maka wajib ke atas makmum untuk berdiri. Walaupun imam yang datang kemudian itu duduk, makmum wajib berdiri kerana dia telah memulakan solatnya dalam keadaan berdiri. Itu yang berlaku sebenarnya dalam hadis Aisyah. Abu Bakar memulakan solat secara berdiri, Nabi datang mengimamkan mereka dalam keadaan mereka telah memulakan solat secara berdiri dan Nabi duduk. Dalam keadaan ini makmum wajib, bukan kena duduk, wajib berdiri kerana mereka telah memulakan solat secara berdiri. Dan ini dikenali dalam kaedah fiqh, dan ada kaedah dalam fiqh benda ni dipanggil al-istimrar aqwa min al-ibtida'. Kan, al-istimrar aqwa min al-ibtida'. Istimrar maknanya meneruskan, berterusan itu lebih kuat jika dibandingkan dengan nak memulakan kembali. Okey, apabila dia dah mulakan dalam satu keadaan, dia perlu meneruskan keadaan tersebut. Itu maksudnya. Itu dah jadi kaedah dalam fiqh. Kalau kita pelajari kaedah-kaedah fiqh, ini kaedah yang sangat masyhur dikenali lah. Meneruskan, teruskan lebih kuat, lebih utama daripada cancel dan mula kembali. Jadi di sini mereka meneruskan, dan bahkan wajib untuk meneruskan keadaan berdiri kerana mereka telah memulakan solat dalam keadaan berdiri. Jadi boleh diharmonikan hadis tersebut. Bila yang kita kena ikut imam, walaupun imam tu dalam keadaan duduk, kita boleh berdiri, kita juga kena duduk. Bila? Apabila imam datang tu, dia mula-mula nak start solat pun dia dah dalam keadaan duduk. Maka kita walaupun boleh berdiri, wajib atas kita untuk duduk. Kenalah dengan hadis yang pertama. Manakala jika imam itu datang berdiri, kita pun menurut imam, kita wajib berdiri. Tiba-tiba imam rasa dia tak boleh berdiri, dia ada sakit ke apa ke, dia pun duduk. Waktu tu kita kena duduk ke kena berdiri? Kita dah tahu dua hadis kan? Okay, nak tanya. Siapa yang boleh participate sikit? Musyarakah, dia panggil musyarakah. Participation. Nak tahu faham ke tak ni? Kan kadang-kadang kita tak nampak orang kat depan kita ni, kadang-kadang dia main-main. Dia tak dengar. Berlaku pada diri sendiri sebenarnya. Kan? Jadi kita nak tahu, bagi perhatian ke tak? Abang-abang dan kakak bagi perhatian ke tak? Boleh jawab tak soalan tu? Kalau imam masuk sembahyang dalam keadaan berdiri, kemudian kita pun berdiri, tiba-tiba imam sakit ke, tak larat ke, tiba-tiba dia terpaksa kena duduk, dia pun duduk. Adakah makmum perlu duduk atau tidak? Kalau nak bercakap, boleh buka mikrofon dengan tekan space, boleh bercakap. Kalau tak, boleh tulis dalam chat. Berdiri, makmum maintain berdiri. Alhamdulillah, kalau macam tu maknanya sudah faham hadis. Kenapa hadis mana kita ikut ni? Makmum wajib berdiri ni hadis mana? Hadis yang kedua ni kita ikut, sebab Abu Bakar, walaupun Nabi duduk, Abu Bakar berduduk ke tak? Abu Bakar berdiri. Di sini Abu Bakar berdiri kerana dia telah memulakan solat dalam keadaan berdiri, dan ia tidak mencanggahi hadis yang pertama yang mana Nabi kata suruh duduk sekiranya imam itu duduk. Tidak mencanggahi kerana Nabi suruh tu jika imam memulakan solat dia dalam keadaan duduk, maka masa itulah kita perlu duduk juga bersama imam. Masya Allah, dua-dua boleh duduk atau berdiri? Tak boleh. Kalau imam tu memulakan sembahyang dalam keadaan berdiri, kita wajib berdiri walaupun imam itu duduk. Kerana Abu Bakar dia duduk ke dia berdiri? Abu Bakar berdiri walaupun imam itu, walaupun Nabi masuk, Nabi duduk.
Nabi datang kemudian kerana dia telah memulakan solatnya dalam keadaan berdiri. Okey, harap jelas tu. Itu pandangan yang rajih lah. Yang pandangan Imam Ahmad radhiyallahu Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Ahmad dia harmonikan dua hadis. Kan? Kalau kita tengok orang lain ada berpegang pada pandangan yang jumhur ulama, tidak ada masalah lah. Penulis kitab ni pun, pensyarah kitab ni pun dia ikut jumhur ulama lah. Kebanyakan orang, sebab kita kata jumhur ni majoriti. Tetapi yang lebih selamatnya macam yang Imam Ahmad cakap, kerana jika ada jalan, ini kaedah juga, jika ada jalan untuk mengharmonikan, kita tidak boleh menasahkan sesuatu dalil jika ada jalan. Nasakh ni paling hujung sekali, pilihan yang terakhir, kerana kita nak cancel dalil yang telah sabit. Sabit ataupun yang telah sabit ni maknanya telah sahih, telah nyata kesahihannya, telah tetap kesahihannya, diketahui, diyakini kesahihannya, itu makna sabit. Jadi kedua pula yang kita kata nak bincangkan, hukum menggunakan pembesar suara, boleh ke tak? Tak ada orang kata menggunakan pembesar suara ni bid'ah dan tak ada zaman Nabi. Bukan bid'ah, kerana dia adalah wasilah, dia adalah cara. Seperti mana dalam hadis ini juga, Abu Bakar dia membesarkan suara Nabi Muhammad SAW. Macam mana? Kerana hanya dia seorang sahaja yang mampu mendengar suara Nabi. Nabi pada waktu tu sakit, nazak, sakitnya meninggal dia, kerana untuk meninggal lah, sakit meninggal dia. Jadi dia suara pun dah telah lemah, dia dipapah masuk untuk solat. Jadi yang hanya mendengar takbir Nabi Muhammad SAW hanya Abu Bakar, dan Abu Bakar membesarkan suara Nabi. Nabi kata Allahu Akbar, dia Allahu Akbarkan kepada supaya makmum di belakang ni boleh mendengar dan boleh mengetahui pergerakan. Jadi boleh kita nak ulang balik apa yang imam cakap tu, takbir imam, supaya makmum lain boleh dengar? Boleh lah. Nak menggunakan mikrofon tu boleh, tidak ada masalah, dan bukannya bid'ah kerana ia adalah wasilah. Wasilah tidak akan menjadi perkara bid'ah. Wasilah maknanya cara, maknanya menyampaikan suara imam kepada makmum dibolehkan kerana Abu Bakar menyampaikannya. Jadi cara, walaupun berbeza cara, tidak ada masalah lah. Walaupun Abu Bakar tidak menggunakan mikrofon, kita zaman ini menggunakan mikrofon, tidak ada masalah kerana ia adalah cara. Dia adalah cara. Jadi apa lagi yang kita nak bincangkan pada minggu lepas? Dua tu, ada satu lagi rasanya tapi tak ingat dah. Kalau boleh ingatkan apa yang Ikhwan tulis kat Facebook tu, boleh nyatakanlah. Jadi kalau dah tak ingat tu, kita sambung pada hadis terusnya. Kita boleh nyatakan dalam chat kalau ada siapa-siapa daripada akak-akak abang-abang yang baca status Facebook tu. Daripada Ibnu Mas'ud, ni nombor 400. Daripada wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif." Sekiranya seseorang kamu mengimamkan manusia, maka hendaklah dia meringankan. Falyukhaffif maknanya meringankan. Fa inna fihim as-saghir, Nabi kata, fa inna fihim as-saghir, sesungguhnya ada di kalangan mereka itu as-saghir, orang-orang kecil, budak-budak kecil, wal kabir, dan orang-orang yang tua, orang besar, orang tua, wal dhaif, dan orang-orang yang lemah, orang yang sakit, wa dzal hajah, dan orang yang mempunyai hajat, orang yang berhajat, orang yang mempunyai hal. Itu maksud dia. Hajah ni maksud kita akan terangkan nanti. Kita baca hadis dulu. Jadi Nabi kata, hendaklah seseorang kamu sekiranya dia mengimamkan orang, hendaklah dia meringankan solat tersebut. Sesungguhnya ada di kalangan mereka yang kecil, yang tua dan yang lemah, dan juga orang yang berhajat, orang yang mempunyai hajat kehendak. Fa'idha salla wahdahu, dan apabila sekiranya dia sembahyang seorang, falyusalli kaifa syaa, maka bolehlah dia untuk sembahyang sebagaimana yang dia inginkan. Maknanya kalau nak panjangkan solat itu,
Kalau berseorangan, bolehlah buat sebagaimana yang kamu hendak. Tetapi kalau kamu solatkan orang lain, mengimamkan orang lain, kamu kena, Nabi suruh apa? Nabi suruh ikut orang lain, kehendak orang lain kan Nabi suruh apa ni? Dalam hadis ni. Adakah Nabi suruh ikut kehendak makmum? Tidak. Nabi kata, falyukhaffif. Kalau kita imamkan orang, Nabi suruh apa ni? Falyukhaffif. Hendaklah kamu ringankan. Hendaklah kamu ringankan. Siapa boleh cakap kat sini? Bagaimana cara nak meringankan? Sebab Nabi kata ringan kan? Ringan bagi saya mungkin berbeza dengan ringan bagi awak. Bagi saya, Subhana Rabbiyal A'la 10 kali pun ringan lagi. Tapi bagi awak, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali dah berat. Kan? Kena Subhana Rabbiyal A'la sekali. Jadi bagaimana cara hendak mengukur? Apakah kayu pengukurnya? Baca surah yang pendek. Okey, ada lagi jawapan bagaimana? Pendek tu, ini juga. Kan? Orang panggil subjektif ni kan pendek macam mana? Macam mana pendek? Berapa minit atau berapa ayat? Berapa muka surat? Kan? Mungkin surah Idza Ja'a Nasrullah tu bagi saya dah pendek. Tapi bagi awak panjang. Kan? Macam mana? Siapa boleh bagi? Apakah kayu pengukurnya? Sebab Nabi kata hendaklah dia meringankan. Kalau kita biarkan orang kan dengan meringankan atau tak meringankan, kalau kita biarkan ikut nafsu orang, habis rasanya solat tu. Habis rasanya solat. Cukup setakat yang wajib je. Kan? Subhana Rabbiyal A'la sekali. Al-Fatihah, lepas tu rukuk. Kan? Subhana Rabbiyal Azim sekali. Tak sempat makmum nak buat benda-benda yang sunat ni. Sunat kan 3 kali. At least sunat untuk dapatkan sunat. Yang wajib memang sekali je. Jadi macam mana kita nak tentukan ni? Apakah kayu pengukurnya? Kayu pengukurnya kena rujuk kepada hadis yang lain. Apabila Nabi suruh, Nabi tak suruh ikut makmum. Nabi suruh apa? Nabi suruh hendaklah kamu meringankan. Kemudian baru Nabi kata, kenapa kamu perlu meringankan? Nabi bagi sebab. Nabi tak biarkan kita tertanya-tanya kenapa perlu ringankan kan. Dan dah tahu sebab. Kenapa? Kerana ada yang di belakang kita tu orang yang budak kecil. Jadi tak tahan. Dia tak tahan lama-lama. Dan orang yang tua tak tahan lama-lama juga. Orang yang lemah pun tak tahan dah lama-lama. Yang sakit tak tahan lama-lama. Zal hajah. Orang yang ada keperluan, ada hajat, dia tak tahan juga lama-lama kan. Kita akan nyatakan ada apa maksud ni semuanya. Tapi kita tahu dah ini semuanya adalah sebab kenapa Nabi suruh ringankan. Tapi sekarang kita nak tahu apa makna ringankan. Kita kena rujuk hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Walaupun tak ada di sini. Dan inilah tugas seorang yang menyampaikan. Dia kena kaji, dia kena tahulah benda-benda yang untuk disampaikan, disyarahkan kepada orang. Jadi, saya cakap di sini hadisnya ialah hadis yang dinyatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ni kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia telah berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Kan berkhidmat, dia berkhidmat pada Nabi lah selama 10 tahun. Waktu dia mula datang ke Madinah, ibunya menghantar dia kepada Nabi supaya berkhidmat kepada Nabi. Jadi Anas ni dia banyak hadis dia riwayatkan, antara riwayat-riwayat hadis yang terbanyak. Kerana apa? Kerana dia duduk bersama Nabi. Jadi dia kata, ma sallaitu khalfa ahadin. Dia kata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang pun yang akhaffu salatan wa atammu salatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang pun yang solatnya lebih pendek, lebih ringan. Akhaf ni lebih ringan dan lebih atam maknanya lebih sempurna berbanding solatku di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ni dia telah menyampaikan kepada kita hadis yang mana dia kata aku tidak pernah sembahyang di belakang orang yang solatnya lebih pendek, lebih ringkas, lebih ringan. Kan? Dia guna perkataan yang sama. Nabi kata falyukhaffif. Anas guna perkataan akhaffu salatan. Maknanya Nabi kata ringankan, maka hendaklah diringankan. Dan Nabi telah tunjuk bagaimana cara untuk ringankan. Nabi telah solat yang paling ringan pada pandangan sahabat. Solat siapa yang paling ringan? Solat Nabi. Solat bersama Nabi paling ringan dan paling sempurna pada pandangan sahabat. Okey, jadinya kita tahu dah macam mana apakah kayu pengukur untuk perkataan meringankan solat tersebut. Bukan mengikut makmum seperti mana kehendak mereka, bukan juga mengikut kita seperti mana yang kita nampak ringan, surah pendek dan sebagainya, tidak. Tapi mengikut apa? Apa dia? Apa dia neraca dia?
Cuba bagi tahu dalam chat. Sekarang kita dah tahu mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Anas tadi tentang solat Nabi. Jadi kayu pengukur kita untuk mempraktikkan hadis hendaklah dia memendekkan ataupun meringankan ni. Apa dia kayu pengukur kita? Bermaksud memendekkan ni kena tengok pada apa untuk menjadikan solat kita tu solat yang ringkas dan ringan. Masuk dalam ruangan chat ya. Mudah je tu. Maksud dia ni nak ikut siapa? Falyukhaffif. Sekarang kita dah tahu dah. Ukur pada apa? Untuk meringankan solat kita ni. Tak ada musyarakah, tak ada participation. Ya, mana chat kita nak chat? Kok ada orang tulis dalam ruangan chat ni? Tak ada. Jadi jawapannya, bagaimana kita hendak meringkaskan solat kita ialah berpandukan solat Nabi. Kerana Anas dah kata, dia tidak pernah melihat solat yang lebih ringan daripada solat Nabi. Tidak pernah sembahyang di belakang orang lain yang solatnya lebih ringan daripada solat Nabi. Maka solat Nabi adalah solat yang paling ringan sekali. Jadi, kalau Nabi kata hendaklah kamu ringankan, itu memberi makna hendaklah kita mengikut cara Nabi. Kerana cara Nabi dalam sembahyangnya adalah cara yang paling ringan. Antara banyak-banyak cara. Jadi kita kena tengoklah. Kalau kita menjadi imam, kita kena tengok Nabi solat Zuhur dia baca surah apa, panjang dia macam mana. Maghrib dia baca surah apa, panjang dia macam mana. Isyaknya macam mana. Subuhnya macam mana. Kan? Itu ringan lah tu sebab Nabi buat benda yang paling ringan. Nabi buat ni sembahyang yang paling ringan. Kalau kita buat cara Nabi dah, kemudian makmum kat belakang kata imam ni solat panjang juga. Dia komplain juga, dia tulis surat komplain juga. Kita kekal atas cara kita, bukan untuk kita ikut dia. Kerana kita disuruh mengikut Nabi. Ini nampak yang paling khafif, ringan seperti mana cara Nabi. Okey? Dah tahulah tu kan, bukan untuk diserahkan kepada siapa. Aku nampak ini ringan, jadi aku buat ni. Aku nampak kamu nampak ini ringan, jadi kamu buat ni. Jadi kita solat masjid ni lain, sepatutnya tidak. Sepatutnya dia unify lah kerana ikut sunnah Nabi, dan solat Nabi adalah solat yang paling ringan. Okey, jelas. Fa inna fihimus saghir, sesungguhnya pada mereka tu ada golongan yang kecil, besar, sakit dan mempunyai hajat. Kita tengok di sini. Di sini ini satu memberi makna yang sangat cantik dalam hadis ni. Apa yang kita boleh ekstrak atau boleh ambil daripada part ni? Sesungguhnya ada di kalangan mereka yang kecil, yang tua, yang sakit dan yang mempunyai hajat. Apa maksud dia kat sini ni? Apa maksud dia kat sini? Siapa boleh participate? Apa dekat sini? Apa yang kita boleh ekstrak, kita boleh faham kat sini? Yang kita boleh faham, okey, ada orang jawab. Alhamdulillah, tengok. Kita nak macam ni, aktif. Semua orang perlu untuk, bagus. Betul lah punya Zainam kata. Cuba tengok tu. Betul, Masya Allah, jawapan Zainam. Semua orang perlu untuk solat di masjid. Tidak mengira sama ada dia ni tua. Tengok, ini kesungguhan para sahabat ni. Nabi tunjuk di sini. Walaupun zaman dulu tak ada video, tak ada foto kan. Tak ada kamera. Tapi tengok ni. Nabi tunjuk kepada kita apa yang berlaku pada zaman dia. Nabi kata, sesungguhnya dalam kalangan mereka tu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lemah, ada yang punya hajat. Tetapi mereka semua buat apa ni? Solat jemaah. Kecil, budak kecil. Solat jemaah. Kan? Yang kita kata tak apalah, kecil lagi anak kita tu. Yang tua. Kabir ni kabir fissin. Dia panggil kabir sin. Tua, besar umur. Maknanya orang tua. Orang tua ada, Nabi kata. Solat. Kan? Dhaif. Orang yang lemah, sakit, ada yang solat. Ni jenis sakit yang tidak menyusahkan orang lain lah. Kan, jenis sakit yang tidak menyusahkan orang lain. Sakit yang lemah badan ni, yang tidak menyusahkan orang lain macam mana? Yang kalau menyusahkan orang ni, dia boleh menjangkitkan jemaah lain. Yang ni kena duduk kat rumah dulu. Sesama ke apa kan, boleh menjangkitkan masalah kepada orang lain. Lebih bagi corona je. Kalau kita kena corona kan zaman ni, waktu ni. Kalau kita tak kena sakit, kita tahu boleh mudaratkan jemaah lain. Tak payah pergi. Tak payah pergi. Kita duduk kat rumah lebih mendapat pahala daripada kita pergi dan mudaratkan orang lain. Jadi kalau dhaif ni, lemah yang tidak menyusahkan orang lah, sakit dia boleh tahan lagi sakit dia tu, dia nak pergi. Dia pergi, tengok tu, dia pergi juga. Dan zal hajah, orang yang mempunyai hajat. Apa maksud mempunyai hajat ni? Mempunyai hajat, boleh jadi dia ni jenis macam peniaga ke, dia ada
dia ada kerja dia kan. Kita yang bekerja dengan orang ke, dia ada kerja dia, dia boleh keluar 10 minit 5 minit macam tu je untuk solat kan, 15 minit 10 minit lah kita kata untuk solat. Jadi kita kena raikan itu semua. Dan ada orang yang ada temu janji, ada orang yang ada kerja kan, ada hajat-hajat dia lah, yang nak bertani, nak apa semua tu, ada hajat-hajat dia. Jadi kita kena raikan mereka ni semua, kena raikan mereka semua. Jadi mereka ni walaupun ada hajat, mereka datang ke tak? Datang solat juga jemaah. Datang solat jemaah juga. Ada temu janji ke apa ke, kita susunkan dengan waktu solat jemaah. Ini yang Nabi tunjuk dalam hadis tersebut. Dan yang kita boleh sentuh sikit lagi adalah ni budak-budak kecil ni. Budak-budak kecil, fa inna fihimus saghir. Budak-budak kecil. Dianjurkan ketat mereka ke masjid, dianjurkan. Buktinya Nabi cakap dalam hadis ni ada budak kecil dalam jemaah mereka. Ada budak kecil dalam jemaah mereka. Bahkan solat itu perlu diraikan kerana kewujudan mereka. Maknanya Nabi mengiktiraf kewujudan budak kecil dalam jemaah. Kewujudan orang tua dalam jemaah. Kewujudan orang sakit dan orang yang mempunyai hajat dalam jemaah. Ada kerja dalam jemaah. Nabi mengiktiraf mereka sehingga mereka disebut dalam hadis. Jadi kalau contohnya manusia ni bawa anak dia ke masjid, adakah dia perlu suruh anak dia ni solat separately di tempat lain kan, the soft lain, soft kedua dan ketiga? Boleh kan macam tu? Tak betul lah, kerana Nabi mengiktiraf kewujudan mereka di masjid. Maknanya mereka boleh duduk di mana sahaja mereka nak duduk, walaupun di belakang imam. Dan kita tidak berhak menghalau atau menyuruh budak yang telah duduk di belakang imam tu untuk berdiri masuk ke tempat khusus bagi mereka, ataupun undur ke soft kedua dan ketiga dan sebagainya. Tidak berhak. Kita tidak berhak melakukan perkara tersebut. Sesiapa yang datang tidak ke tempat yang mubah, maknanya tempat yang tidak menjadi hak sesiapa, dan dia duduk di tempat itu, dia yang lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Tiada siapa yang boleh untuk menyuruh dia berdiri kembali walaupun dia budak. Okey, dan Nabi mengiktiraf kewujudan mereka di masjid, maka hak mereka sama dengan orang yang besar dan yang telah baligh. Okey, tidak berhak untuk kita menyuruh mereka bangun dan memindah tempat dan sebagainya. Tapi kalau mereka masuk awal, ayah dia suruh duduk tempat soft kedua, tidak ada masalah. Cuma soft pertama pun dia kalau dia nak duduk, boleh. Kaedah fiqhnya, hukukun mubah liman sabaqa ilaiha. Hak-hak yang mubah ni, yang terbuka, yang tidak ada milik bagi sesiapa, adalah dimiliki sepenuhnya haknya bagi orang yang datang dahulu. Okey. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ada hadis juga Nabi kata, sesiapa yang datang duduk di satu tempat yang tidak dipunyai haknya oleh sesiapa, maka dia lebih berhak ke atas tempat tersebut. Jadi isunya budak-budak kecil, kita nak bangunkan dia masuk masjid, dia duduk di tempat soft pertama, kita nak bangunkannya, boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Dan kita nak pisahkan di mereka letak dalam satu soft, tak boleh juga. Sepatutnya kita letak campur, mereka ni campur. Bukan letak dalam satu soft sahaja, nanti mereka bermain. Kena campur supaya lebih berdisiplin, mereka lebih berdisiplin, bukan bermain-main. Okey. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya'. Sekiranya, jadi kalau kita jadi imam tu, kita ringankanlah bacaan kita mengikut sunnah Nabi, bukan mengikut orang di belakang kita. Fa idza shalla wahdahu, sekiranya kita sembahyang seorang, sekiranya dia sembahyang seorang diri, falyusalli, maka barulah boleh dia sembahyang seperti mana yang dia nak. Seperti mana dia nak. Bagaimana sembahyang seperti mana dia nak ni? Buat pendek tak juga, kena ikut Nabi. Sebab Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Tetapi apa maksud kaifa sya', seperti mana kamu nak? Maknanya kalau nak panjangkan lebih, boleh. Kan? Kalau nak panjangkan lebih, tak mengikut seperti mana Nabi buat setakat ni sahaja contohnya. Nabi buat 11 rakaat sahaja contohnya dalam solat tarawih dia kan. Solat qiyamul lail dia. Kita nak buat lebih. Boleh ke tak? Boleh. Kerana apa? Kerana Nabi kata sebagaimana yang dia kehendaki. Kaifa sya'. Kaifa ni dia merujuk pada cara, sama ada bilangan rakaat ataupun panjang pendek. Tidak ada masalah. Nabi baca Al-Baqarah, surah An-Nisa,
kita nak baca lebih pada tu lagi, silakan, tak ada masalah. Kalau kita sembahyang seorang, kalau kita jadi imam, solat fardu tak boleh nak suka-suka buat ikut kita suka panjang pendek semua tak boleh, kena ikut yang Nabi ajar, kerana yang Nabi ajar itulah yang paling ringan. Okey, sebab itulah dalam hadis kita boleh yusalli kaifa syaa ni, hendaklah bolehlah dia nak sembahyang seperti mana dia nak. Sebab tu bila sahabat bertanya tentang solat malam, tentang qiyamul lail dan tentang tarawih lah, solat malam ni tarawih solat malam lah, jadi bertanya kepada Nabi, berapa rakaat solat malam ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan berkata, solatul lail rakaatain rakaatain, sembahyang malam 2 rakaat 2 rakaat. Tengok hikmah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tidak bercanggah. Nabi kata apa? Solat malam 2 rakaat 2 rakaat. Tengok tu. Ada Nabi letak 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, 11 rakaat. Tidak. Nabi tak letak. Nabi kata solat malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi sebanyak mana kamu nak buat, 20 rakaat ke, tidak ada masalah. 11 rakaat ke, tidak ada masalah. Tetapi Aisyah kata Nabi buat berapa? Nabi buat 11, dan Aisyah kata tidak pernah Nabi solat malam melebihi 11 rakaat, menunjukkan yang tu yang ringan, sebab itulah Umar apabila dia menyuruh 2 orang pada zaman dia kan, dia menyuruh siapa? Tamim ad-Dari dengan siapa lagi, seorang lagi, untuk mengimamkan jemaah yang solat berkelompok-kelompok dalam masjid. Imam Umar buat satu jemaah kan, solat tarawih tu Imam Umar buat satu jemaah. Dia nak kembalikan sunnah Nabi yang ditinggalkan, kerana Nabi pada waktu tu dia dah pada permulaan solat tarawih, Nabi dah buat jemaah sebanyak 2 atau 3 hari, kemudian Nabi berhenti. Nabi jadi imam kemudian berhenti sebab takut solat itu difardukan ke atas umatnya. Dan sehinggalah sampai pada zaman Umar, manusia tak solat atas satu imam, kerana Nabi tinggalkan. Tetapi pada waktu Umar datang nak kembalikan sunnah Nabi yang telah ditinggalkan tu, yang telah Nabi mulakan kemudian ditinggalkan, kerana dibimbangi akan menjadi fardu dan wajib ke atas umatnya. Umar datang nak kembalikan sunnah tersebut, kerana Umar nampak dah tak ada lagi penghalang yang, ataupun illah dipanggil, penghalang ataupun sebab yang menjadikan Nabi berhenti daripada melakukan sunnah tersebut, iaitu ketakutan baginda daripada perkara itu menjadi wajib, kerana wahyu telah terputus. Jadi Umar nak kembalikan sunnah yang Nabi dah mulakan. Umar letak atas satu imam. Siapa imam tu? Umar pilih Tamim ad-Dari, dan seorang lagi siapa dia, nama dia Ikhwan tak ingat sekarang, dan Umar pilih 2 imam ni yang paling bagus antara sahabat pada bacaan. Jadi mereka solat berapa rakaat pada zaman Umar? 11 rakaat. Solat terawih 11 rakaat. Umar buat macam ni kenapa? Sebab dia tahu itulah yang paling ringan, dan itulah yang Nabi suruh kalau kamu solat imamkan orang, kamu kena ringankan. Kalau solat sendiri, banyak mana, lama mana kamu nak buat, tidak ada masalah. Jadi tak ada masalah sebenarnya nak buat 20 ke 11. Tetapi yang paling ringan kan, yang paling ringan untuk makmum adalah 11, seperti mana yang Nabi buat dan seperti mana yang Umar buat. Dan Umar dia faham hadis Nabi Muhammad SAW untuk jadikan solat kamu, sekali kamu imam, itu dengan solat yang paling ringan, kerana itulah paling sesuai jika untuk lakukan solat tarawih ni 11 rakaat dah. Kita tak kata 20 salah, tapi yang paling sesuai adalah 11 rakaat. Kita mengharmonikan segala hadis yang ada di hadapan kita. Jadi itu tentang bilangan rakaat, dan panjang pendeknya tidak ada masalah untuk kita lebihkan, tetapi yang lebih afdal adalah berdisiplin mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Manakala nak melebihkan, tidak ada masalah. Okey, ada apa-apa soalan tentang hadis ini sebelum kita berganjak ke hadis seterusnya? Apalagi kita tidak syarah dalam hadis ini, apalagi kita boleh extract dalam hadis ini? Ada participation ke, soalan ke, silakan aju pada ruangan chat, ataupun boleh buka mikrofon dengan tekan space. Kalau tak ada, kita pergi pada hadis seterusnya. Okey, hadis seterusnya daripada Amr bin Salamah qala abi, dia berkata, Amr bin Salamah telah berkata, dia ni sebenarnya baca ni Amr bin Salamah telah berkata, qala abi, ayahku telah berkata,
Dia meriwayatkan pada ayah dia, "Ji'tukum min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku datang daripada sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqan, haqqan, kebenaran. Ji'tukum min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang, aku benar-benar datang daripada sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Qala fa idza hadaratis salah, dia berkata apa yang dia kata, dia nak kata ni, Amr bin Salam qala abi, ni ayah dia kata aku datang daripada Nabi kepada kamu. Kemudian ayah dia berkata, idza hadaratis salah, fa idza hadaratis salah, sekiranya hadarat ni datang ataupun tiba waktu sembahyang, sekiranya tiba waktu sembahyang, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah seseorang kamu itu melaungkan azan, melaungkan azan. Azan ni maksud dia an-nida. An-nida maksudnya panggilan. Jadi azan-azan ni sebenarnya panggil, itu maksud azan. Azan maknanya an-nida, panggil. Panggil. Jadi sebenarnya azan tu memanggil untuk ke masjid, memanggil untuk ke masjid, untuk menuju kejayaan, untuk solat, untuk solat. Sebab itulah baru-baru ni apabila datang corona tu kan, azan terpaksa ditinggalkan. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tu terpaksa ditinggalkan. Tidak disebut. Kenapa? Sebab hayya 'alas solah, mari dia ajak, mari datang ke masjid untuk solat. Hayya 'alal falah, mari datang ke masjid untuk kejayaan, menuju kejayaan. Kan? Kita tutup masjid kemudian kita panggil orang datang. Masuk akal tak? Jadi sebenarnya tak ada isu dalam hal tu. Ini bukan tukar azan, kita tinggal, biar kita skip yang tu sebab kita tahu masjid tutup, kita tak ajak orang datang ke masjid. Jadi masalah isu di negara kita apabila kita tak faham azan sendiri, kita tak faham. Lafaz azan sendiri tu memanggil orang. Kan? Jadi kalau masjid kita tutup, kita jangan panggil orang. Tak kena. Sebab itulah dia terpaksa menukarkan azan itu. Dia gantikan dengan berkata, solat di rumah kamu. Sallu fi buyutikum, solatlah di rumah kamu. Ataupun sallu fi rihalikum. Dan perkara ini telah berlaku pada zaman sahabat. Telah berlaku juga pada zaman sahabat. Tidak ada masalah. Jadi, di sini dia kata, dia datang daripada Nabi. Nabi sebut, idza hadara, qala, idza hadaratis salah, sekiranya telah datang waktu sembahyang, hendaklah salah seorang daripada kamu melaungkan azan, panggil orang, kan. Wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana, dan hendaklah menjadi imam kepada kamu orang yang paling banyak antara kamu Qur'annya. Maksudnya apa ni? Paling banyak apa? Aktsarukum Qur'an ni hifzan, hafalannya. Dia tahu hukum hakam Quran, dia tahu, dia hafal banyak Quran. Jadi di sini neraca dia, kan kita tambah lagi minggu lepas ada hadis Nabi yang kata aqra'ukum, yang paling hebat hafalannya, bacaannya antara kamu. Jadi di sini disebut aktsarukum Qur'ana, paling banyak hafalan Quran. Jadi neraca kita untuk memilih imam adalah yang paling banyak hafalannya dalam Quran. Paling banyak hafalannya dalam Quran. Bukan kita tengok paling panjang janggutnya, bukan kita tengok paling besar serbannya, bukan kita tengok paling hitam kat tengah ni lidahnya. Tidak. Semua itu tidak menjadi neraca. Bahkan yang Nabi ajar untuk kita pilih orang yang paling hebat dalam Al-Qurannya, paling banyak hafalannya, itu yang untuk menjadi imam kita. Okey? Nampaknya Zoom hari ni berbesar hati, tak nak ni kan, tak nak tutup ni. InsyaAllah kita habis hadis ni, kita tutup. Qala fanadharu, kata dia lagi, fanadharu, maka mereka pun melihat. Mereka melihatlah sekeliling mereka, sebab Nabi kata pilih antara kamu yang paling hebat bacaan Qurannya, paling banyak hafalan Qurannya. Jadi mereka melihatlah antara mereka. Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Maka mereka tengok-tengok dan tidak ada pun dalam kalangan mereka tu satu orang pun yang lebih banyak Qurannya daripada aku. Siapa aku ni? Ni ayah dia. Ayah pada Amr bin Salamah ni. Mereka tengok-tengok, apa ni, Salamah ni lah yang paling
banyak Qurannya. Faqaddamuni, maka mereka pun mengemukakan aku, menolak aku ke hadapan. Qaddamuni mengedepankan aku, wa ana ibnu sit atau sinin, dalam keadaan aku berumur, berapa umur dia? 6 atau 7 tahun. Yang ni lah isu tamyiz tak tamyiz tu. 6-7 tahun ni confirm dah tamyiz lah. Pada zaman tu lagi lah. Lagi hebat, mungkin dia yang lebih matang daripada umur 6-7 tahun zaman kita sekarang ni. Kan? Jadi, ini isunya, boleh ke tak budak yang tamyiz nak menjadi imam? Apabila bacaannya lebih hebat pada orang lain. Kena ada syarat tu. Kena baca sampai habis hadis dia kan. Kalau budak yang mumayyiz ni, bacaannya paling hebat, hafalannya paling banyak berbanding dengan jamaah yang lain, ilmunya tentang Quran hebat, boleh dia menjadi imam, tidak ada masalah. Tapi kalau dia ni setakat tamyiz, suaranya sahaja sedap, bacaannya berterabur, hukum hakam tajwidnya berterabur, hafalannya pun kan tak seberapa, maknanya ada orang lain yang lebih hebat hafalannya dan sebagainya, kita pun naikkan dia atas sebab dia tamyiz boleh jadi imam, tak betul lah cara kita. Jadi pernah dulu ingat sekali, zaman sekolah menengah dulu kat Mahadi ni di Kuwait ni, ada suara budak dia macam tu, tengah panas-panas suara budak kan, suara sedap lah. Jadi mereka ni, geng Kuwaiti, dia kedepankan budak ni atas sebab suaranya sedap. Jadi imam tarawih. Kalau ikut tak silap masa tu, budak ni dia tak biasa jadi imam apa, kata Wallahualam, dia naik tak baca Al-Fatihah. Rakaat pertama dia baca, rakaat kedua masuk-masuk Al-Fatihah tak baca, terus kepada surah. Memang suara dia sedap, tapi banyak lagi benda lain kita perlu kan, perlu ambil kira untuk memilih orang menjadi imam. Jadi kucak kacir lah masa tu. Dan ikhwan pun tak ingat apa yang telah berlaku pada zaman tu sebab dah lama sangat dah. Yang pentingnya itulah dia, kita kena fikir semua benda tu. Kita kena fikir semua benda tu sebelum memilih imam kita. Banyak kriteria yang perlu diambil kira sebelum memilih. Lebih lagi memilih orang yang memayyiz, kalau dia ni betul-betul sama macam Salamah, sahabat Nabi Salamah ni, wallahualam, mungkin ada kan. Tapi kalau betul macam tu, alhamdulillah, kedepankan dia. Kalau tak ada dah orang lain yang hebat bacaannya, budak ni sahaja yang lebih hebat antara kalangan kaum tersebut, maka kedepankan dia. Kerana Nabi kata, aktsarukum, yang paling banyak ilmu dan hafalannya dalam Quran. Okey. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Ada soalan ke? Kalau ada syarahan tentang hadis ni, kita bincang pula pada minggu hadapan. Confirm ada syarahan insya-Allah. Jadi kita sambung minggu hadapan lah. Ikhwan, dah sampai. Ya. Kalau masa bulan puas Ramadan, jadi biasanya imam dia akan solat witir di masjid lepas 8 rakaat. Melengkapkan 11 lah. Maknanya kalau ikut dari sunnah, Nabi lepas dia balik rumah tu dia tak sambung solat lah maknanya. Oh, maksudnya adakah Nabi solat 11 rakaat masa berimam tu kan? Soalan Nabi Jalal ni dia macam kita imagine Nabi Muhammad SAW solat bersama jemaah lain 11 rakaat sekali dengan witir kan. Detail ni sebenarnya kita tak ada, kerana dalam hadis yang kita tahu hanyalah Nabi Muhammad SAW dia solat pada 3 hari pertama saja. 3 hari pertama, dan masa dia solat tu memang hadis tu bercakap tentang witir. Jadi kita assume itulah dia solat qiyamul lail dia sekali dengan witir lah tu 11 rakaat tu. Sebab memang hadis tu bercakap tentang witir. Kalau kita rujuk kembali hadis tu, kita dah lepas dah hadis tu. Kita rujuk dia sebenarnya di bawah tajuk witir, solat witir. Kan? Dia solat maknanya termasuk witir lah tu. 11 rakaat termasuk witir. Memang itu solat dia di masjid pada waktu tu. Sebab rumah dia memang dalam masjid. Rumah dia dalam masjid. Tapi rumah dia bukan masjid. Rumah dia dalam masjid. Keliling rumah dia tu kira masjid lah. Tapi rumah dia bukan masjid. Jadi dia keluar. Dia kalau kita tengok hadis tu, dia keluar, dia buat tempat lain untuk dia solat supaya orang tak nampak kan. Tapi sahabat cari. Mana Nabi? Sahabat cari. Fatatabba'u dalam hadis tu. Mereka cari. Tatabbu' ni cari.
Mana Nabi? Bila mereka jumpa Nabi, mereka ikut Nabi solat. Pada waktu itulah mereka pun solat juga sebanyak 11 rakaat. Yakni tidak ada isu Nabi pulang ke rumah dia solat balik, kerana itulah solat Nabi, solat qiyamul lail Nabi. Yang Nabi lakukan di rumah pun pada waktu itu Nabi keluar daripada rumah dia nak lakukan di masjid. Dan dia cuba sorokkan, dia buat macam hisar kan, dia buat macam apa ni panggil hasir, benda yang daripada sulaman kalau kita rujuk balik. Dia kata muhassar, daripada sulaman benda tu. Tapi sahabat cari Nabi, nak berjumpa, sahabat ikut Nabi. Hari kedua mereka ikut lagi, hari ketiga mereka ikut lagi, hari keempat Nabi solat di rumah. Hari keempat Nabi tak keluar ke masjid, Nabi solat di rumah. Lepas tu Nabi keluar, Nabi bagi tahu mereka, aku takut, aku tahu apa yang kamu lakukan. Kan? Tapi aku takut difardukan ke atas kamu. Bukannya mana aku duduk di rumah tu, aku tak keluar solat semalam kerana benda ni tidak disyariatkan. Bukan. Tetapi aku bimbang datang wahyu ataupun kamu merasa benda tu wajib ke atas kamu. Witir ataupun qiyamul lail ni wajib ke atas kamu. Jadinya soalan berjuzulam tadi terjawab dah ke tak tu? Maknanya tak terjawab. Mungkin pada 3 hari itu Rasulullah tak solat dah lah kat rumah ataupun tak tahu nak sebab Aisyah kata Nabi tidak, adik dia Aisyah kata Nabi tidak pernah solat melebihi 11 rakaat. Jadi jelas kita faham kan? Untuk menjawab soalan Abang Yuzul secara exact answernya ialah sebab yang nak tanya tentang solat imam tadi kan. Imam tadi maknanya dia solat dah dengan dengan makmum di masjid sebanyak 11 rakaat. Adakah dia boleh solat lagi di rumah? Itu maksudnya kan Nabi. Boleh tak ada, tiada masalah. Tetapi dia tidak boleh mengulangi witir sekali lagi. Kerana Nabi kata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau dia nak ke rumah kemudian nak tambah lagi solat dia, boleh dia solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi jangan ditutup dengan witir. Kerana kamu dah solat witir tadi bersama makmum kamu pulang ke rumah, boleh kamu nak solat qiyamul lail nak tambah lagi 2 rakaat, tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya yang lebih sunatnya kita solat, kita jadikan witir di penghujung malam. Kita tutup sembahyang kita dengan witir, itu yang sunatnya. Tapi kalau kita dah solat witir, kemudian kita tersedar, kita tidur, kita tersedar lagi pada waktu itu dan nak solat lagi qiyamul lail, tidak ada masalah. Tambah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi jangan tutup dengan witir sekali lagi kerana Nabi kata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Harap jelas tu. Jelas ke okay. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jadi tidak ada isu kalau kita nak, tak payah kata kita imam. Kalau kita makmum pun, kita dah solat witir bersama imam, kita balik, kita nak solat lagi, tidak ada masalah. Selagi mana kita tidak menjadikan 2 witir pada satu malam. Wallahu a'lam. Ada lagi kesoalan? Waktu Zoom, kadang-kadang Zoom ni dia berbaik hati, dia tak tutup. Masa ni lah nak tanya soalan pun. Okey. Kalau tak ada soalan, kita tutup di sini dahulu. Kita insya-Allah bincangkan seterusnya pada minggu hadapan. Okey. Tak ada soalan ni. Kita tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang sudi datang pada perjumpaan ini. Kita doakan agar Allah jadikan pertemuan ini satu hujah kepada kita di akhirat kelak dan bukan hujah ke atas diri kita. Kita jumpa pula insya-Allah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.